Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita mengucap syukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Hosana bagi Raja kita. Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka diambil dari Kolose 4 ayat 5 hingga 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini, marilah dengan kerendahan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Suparman Halim. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 当我们来到你施恩宝座前，要来敬拜，要来服侍你的时候， Ketika kami mau datang ke hadapan tahta-Mu untuk menyembah Engkau dan melayani Engkau, 我们先把自己，让你自己你的光照亮我们每个人的心。 kan kami mohon terang-Mu terlebih dahulu menerangi hati kami. 你先赦免我们所有的错过， Dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. 因为我们日常的生活时常都会为自己，然后就伤了把别人或者主你的心。 Karena dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering lebih mementingkan diri kami sendiri sehingga melukai dan menyakiti hati orang lain dan Tuhan. 我们先求主赦免我们所有的错过。 Kami mohon Kau terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami.
让我们今天早上的崇拜，我们可以用这个清心来到主的面前。 supaya kami boleh menyembah Engkau saat ini dengan suci dan bersih. 我们祷告祈求是奉靠耶稣基督的名求， Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Tuhan sudah membayar semua dosa-dosa kita di Kalvari. Mari kita naikkan pujian Yesus bayar semua. Dengarkanlah berita anugerah dari Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-Nya, mari kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan, dekat pelukan Allah, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya Pendeta Suparman Halim. Dekat peluk
今天要思想神的话，我们先做个祷告。 Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. 主啊，你的话就是我们脚上的灯，路上的光。 Firman-Mu itu adalah penerang bagi jalan dan hidup kami, Tuhan. 特别今日的时代，我们真的需要你不断的指教我们。 Khususnya pada zaman ini kami sungguh-sungguh membutuhkan petunjuk firman-Mu. 求主你使用你2位仆人，把你的心意，把你的真理诉说出来。 Pakailah kedua hamba-Mu ini supaya mereka boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. 圣灵在我们当中举行带领与教导。 Kiranya Roh-Mu yang kudus berada bersama dengan kami dan mengajari kami. 我们祷告，祈求奉靠耶稣基督的名求。 Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们要看那个马太福音22章21节。 Kita akan melihat Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. 然后约翰福音第8章第7节，然后列王记上第3章25节。 Kemudian nanti kita akan membaca juga Yohanes pasal 8 ayat 7 dan kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-25. 因为今天的题目需要比较完整看那个圣经哈。 Untuk tema kita hari ini ya. 他们说是凯撒的，耶稣说这样，凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。 Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 约翰福音第8章第7节， Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. 他们还是不住地问他，就是问耶稣，耶稣就这起腰来对他们说：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. 列王纪上第3章25节。 Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-25. 王说：“将活孩子这个撇成2半，一半给那妇人，一半给这妇人。” Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. 呀，神的话到此为止。聆听、保守而实行神话的人有福了。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. 呀，弟兄姐妹早安。好呀。 还不大习惯。大家好。 Selamat pagi semuanya. 我们今天的题目就是明智的决定。 Tema kita hari ini yaitu keputusan yang bijaksana. 明就是文明的明啊。 Ming itu artinya berbudaya. 呀，那个知这里的知是智慧的，不是知识的知。 Dan nya itu adalah hikmat. 大家姐妹，这个知如果是知识的知做决定，跟智慧的知做决定是不同的。 Karena kalau yang dipakai itu pengetahuan, pasti beda dengan yang bijaksana yang dipakai. 那因为如果我们用知识做决定，比较就是强硬的哈。 Karena kalau kita memutuskan sesuatu hal dengan pengetahuan, maka lebih keras.
如果是智慧做决定，就是从心里出来的那一种感觉。 Tapi kalau itu keputusan yang bijaksana, maka itu dikeluarkan dari hati yang dari dalam hati. 弟兄姐妹，我们这里有做父亲、有做母亲的孩子，如果向我们要什么东西，你决定要给他不给他，你用什么态度来？ Karena sebagai ayah atau ibu, ketika anak kita datang ke hadapan kita minta sesuatu, maka dengan cara seperti apa kita memutuskan untuk memberikan atau tidak. 我们这里就要做一个很文明的就是家长或者就是做爸爸的或做妈妈的，要很文明的那个背景。 Maka ayah dan ibu itu akan memutuskan sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya. 有的时候我们就有一个错误，因为我们不是现代文化的那个人，但是我们是过去几十年文化的那个人。 Sehingga seringkali keputusan kita itu salah karena kita ini termasuk orang-orang yang memiliki kebudayaan yang lama, beda dengan anak-anak zaman sekarang. 你说我是很文明， Mungkin kita mengatakan kita ini sangat berbudaya, 但是你的文明或者你所有的文化背景在脑海里面就是几十年前的哈。 tetapi kebudayaan dan pengetahuan yang kita miliki itu adalah kuno, masa dulu. 你所面对的孩子是现代的孩子， Dan anak-anak yang kita hadapi adalah anak-anak zaman sekarang. 他们是高科技的孩子， Anak-anak yang berteknologi tinggi. 他们的文化是现代的文化。 Kebudayaan mereka adalah kebudayaan zaman sekarang. 很多做父母亲的都不懂， Dan banyak orang tua yang tidak tahu. 喂，你懂吗？ Apakah Anda tahu? 这个问题不简单哈。 Persoalan ini tidak sederhana. 加上这个不是知识，那是我们是用智慧。 Kita tidak menggunakan pengetahuan, tetapi kita menggunakan hikmat. 那在智慧里面包括有一种同情哈。 Dan di dalam kebijaksanaan itu mengandung belas kasihan, belas kasihan 或者 empati。 empati. 因为我们有的时候看现在的孩子们， Dan kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang, 你会可怜他们吗？ apakah kita bisa kasihan kepada mereka? 喂， Mungkin tidak. 做公公做婆婆的，你看孙子现在读书会苦吗？ Kakek nenek melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sekolah, apakah bisa merasa simpati, empati? 有吗？ Ada tidak? 我知道我那个时候读初中的时候带那个书就是一本簿子吧。 Ya, waktu saya SMP dulu, waktu saya sekolah, saya hanya membawa satu buku saja. 我感觉那个时候我是很聪明的，我也不是傻瓜。 Saya merasa waktu itu saya pandai, bukan bodoh, 我的成绩是蛮好的。 dan karena rapot saya bagus. 那从我孩子开始，我看他们读书真的好可怜哦。 Dan waktu saya melihat anak saya itu sekolah, saya merasa kasihan padanya. 我孩子开始那个小学的时候，我去新加坡就碰见那个包包有轮子可以拉的哈。 Pada waktu anak saya sekolah SD, saya ada di Singapura, saya melihat ada tas yang kayak koper itu ada gelendengannya itu yang bisa ditarik. Waktu itu di Indonesia belum ada. 我看见他，哇，这个我说还给我孩子，可怜他很重啊，他可以拉了哈。 Kopernya, tasnya yang bisa ditarik, karena saya lihat buku anak saya itu sangat banyak dan berat sekali. 我就买给他， Saya membelikan padanya 要减轻他的那个就是重担哈。 untuk meringankan bebannya. 他们每一天要带不止几十本。 Dia tiap hari harus bawa buku itu berapa belas. 最可怜的就是老师本身都不知道要哪一本上课。 Yang kasihan sekali gurunya pun tidak tahu mau pakai buku yang mana untuk mengajar. 在这么多的布子里面，有的时候老师要上的那一本就没有带过去。
Dan kadang-kadang guru mau memakai buku yang mana untuk ngajar, anaknya tidak bawa buku itu 又被骂了。 dan dimarahi. 弟兄姐妹， Saudara-saudara, 当我们每一次要做一个明智的决定，我们要知道我们所面对的是谁，或者是什么情况。 pada waktu kita mau memutuskan sesuatu hal, kita harus tahu kita berhadapan dengan siapa, dalam kondisi yang seperti apa. 因为在决定的里面，这个明智的决定里面包含有公平， Karena di dalam keputusan yang kita ambil itu nanti ada suatu yang namanya keadilan. 包含在所有的人的好得到那个就是所有的人得益， Dan semua orang bisa dapat manfaatnya. 能够的话是真理， Kalau boleh ada kebenaran. 并且呢，在做决定的里面呢，价值观 Maka pada waktu memutuskan sesuatu itu harus ada terang. 呀，价值观。 Oh, ada konsep nilai. 但是这个价值观有的时候就会与神的旨意冲突， Dan konsep nilai ini kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 我孙子每一次就跟他爸爸会吵架， Cucu saya setiap kali bisa bertengkar dengan papahnya. 他7岁， Dia umur 7 tahun, 但是我知道我孩子每一次都硬做那个牙根在女儿的身上做一个决定， karena saya lihat anak saya selalu menggunakan kekerasan untuk memutuskan sesuatu pada cucu saya. 他因为每次都玩那个嘛，玩手机， Karena tiap kali dia main handphonenya, 对不起，我可以看见，没事。我忘记了按那个时间，我可以看见。那他硬做牙根做决定。 dia dengan keras gitu memutuskan sesuatu. 我知道我孩子他心肠很软， Sebetulnya anak saya hatinya tuh lemah, lemes. 但是女儿在玩手机的时候不放， Tapi waktu anaknya itu main handphone itu sepertinya tidak ada aturan begitu. 有一天晚上，他2个人吵到12点多了， Suatu malam mereka berdua bertengkar sampai jam 12 lewat. 但是我孩子还是坚持这样硬做，没有给他。 Dan anak saya tetap bertahan, tidak mau memberikan apa yang diminta. 我知道他这样做的决定不简单， Dan saya tahu keputusan itu tidak sederhana. 对不对？ Benar 对 tidak? 不对？无论你今天你的孩子有多大， Dan saya tidak tahu anak Anda saat ini seberapa besarnya. 我们做决定的时候会有时间的那种限制。 Dan pada waktu kita memutuskan sesuatu ada batasan waktu. 来不及， Tidak Tergesa-gesa. tergesa-gesa, 马上要做决定。 harus segera memutuskan. 但是最极端的就是说，我们所面对的就是两难之间， Dan yang kita putuskan ini dua hal yang sulit 我们马上要做决定， dan harus diputuskan 因为时间很急， karena waktunya itu mendesak, 很难哈。 sulit. 然后在决定里面呢，我们所有的资源可能有限， Dan di dalam memutuskan itu SDM kita itu sebetulnya kurang, 就是说， terbatas. 现在的东西都很贵嘛哈。 Karena sekarang barang-barang itu mahal, 不决定买的话，就时间就那边很挤，过了就没机会了哈。 mau memutuskan beli atau tidak itu mendesak sekali, kalau tidak kesempatan itu lalu hilang. 我说看见现在人家要买汽车也蛮困难的做决定哈。 Dan saya juga melihat orang itu mau membeli mobil pun memutuskannya itu sulit. 我有儿子要买汽车， Saya mau membeli mobil, 他要买双用的，就是能够用电车、能够用汽油的那种，就很贵。 dia mau membeli mobil yang bisa dipakai secara manual dengan biasa dan juga yang dipakai secara listrik dengan listrik. 但是如果单单买汽油的，那每天费用又很大。 Kalau hanya yang diisi dengan BBM nanti
itu bahan bakarnya mahal. 我告诉他，你想爸爸就好了，不买，全部就 Lalu saya mengatakan, kayak papa aja nggak usah beli. 那弟兄姐妹，还有什么呢？ Masih ada lagi apa? 我们在做决定的那个范围里面，还有我们的情绪跟我们的那个知识会冲突哈。 Dan di dalam memutuskan itu dalam kondisi emosi dan pikiran kita kadang-kadang itu tidak selaras. 我们在想的时候，我们的知识告诉我们 Pada 不要， pada waktu kita berpikir, pengetahuan kita memberitahukan jangan. 但是我们日常生活中那种感情上面，大概没有什么问题吧。 Tapi dalam perasaan kita yang kita jalani tiap-tiap hari sebetulnya tidak ada apa-apa. 还有什么呢？ Masih ada 我们 yang 做 lain. 决定，私人的范围跟这个群众的范围都不一样。 Karena lingkungan pribadi kita dan lingkungan umum itu berbeda. 如果群众我们不可以随便做决定，是不是？ Kalau itu milik masyarakat umum, kita tidak bisa sembarangan memutuskan. 在教会开会的时候， Pada waktu rapat majelis di gereja, 我过去还担任的时候，开会在区会开会，有的时候都凌晨1点才回家。 dan pada waktu masih menjabat Pak Pendeta, kalau rapat bisa sampai subuh. 开会的时候，小事情就开始谈，应该是到决定的那个部分罢了。 Urusan kecil sebetulnya dibicarakan sampai pada waktu memutuskan saja. 但是在30多个人的当中，一个人又举手，就从头开始，又从头谈。 Tapi karena yang ikut rapat 30-40 orang, maka satu orang lalu mulai ngomong, lalu disambung. 但有的时候真的，这个群众不是很多人，就是夫妻之间有时候做决定的很难。 Bahkan saat suami istri mau memutuskan sesuatu pun kadang-kadang sulit. 可以吗？ Betul tidak? 我这样说不是平信徒传道人都有这个问题。 Saya mengatakan hal ini bukan hanya jemaat, bahkan hamba Tuhan juga bisa mengalami hal ini. 我有一个同工，他那一天晚上跟他师母就吵架了。 Seorang rekan saya malam itu dengan istrinya mereka bertengkar. 那因为他师母要到盐城来，他是在西家侍奉。 Waktu itu semuanya itu ada di Kalimantan dan dia mau melayani di Jakarta. 他师母说：“我礼拜2要到盐城去。” Semuanya mengatakan Selasa saya mau ke Jakarta. 他就是传道人，就是她丈夫说，明天礼拜3才去。 Tapi suaminya mengatakan Rebo baru pergi. 因为礼拜3有一个同工，他可以一起跟你来。如果你不能够飞回市区的话，你可以到他家里住1天在盐城。 Karena ada rekan yang Rebo itu dia mau berangkat, kalau kamu tidak bisa 转机到泗水。 bisa langsung ke Surabaya. 因为那个时候那个转机不是像今天很快哈。 Karena dia harus pindah pesawat, tidak seperti sekarang begitu mudah. 他太太就是硬要礼拜2。 Tapi istrinya tetap ngotot mau hari Selasa. 她丈夫说礼拜3。 Dan suaminya mengatakan Rabu. 就是吵，没有决定。 Akhirnya tidak bisa memutuskan. 太太还是礼拜2回。 Dan Selasa istrinya berangkat. 弟兄姐妹， Saudara-saudara, 在这个过程中， di dalam proses kehidupan kita, 从我们刚才所念的那个3段经文，你有看见吗？ dari 3 bagian ayat Alkitab yang kita baca tadi, apakah Anda melihat? 我故意先拿这个新约，就是主耶稣做决定， Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang memutuskan, 跟旧约的所罗门王做决定。 dan yang di dalam perjanjian lama itu Raja Salomo yang memutuskan. 你看这个3个地方所做的决定，大家都满意吗？ Keputusan dari 3 orang ini, apakah semuanya menerima keputusan itu? 主耶稣做决定， Tuhan Yesus memberikan keputusan. 他人来问这个
需要不需要这个还税哈？ Pertanyaan yang pertama, orang bertanya pada Tuhan Yesus, apakah orang perlu membayar pajak? 他所给的答案， Dan jawaban Yesus itu, 那听的人就感觉很奇怪哈。 dan orang yang mendengar itu rasanya aneh. 主耶稣很快就找到应该成为他较大的地方来做决定。 Dan Tuhan Yesus itu cepat sekali mendapatkan pijakan untuk memberikan jawaban yang tepat. 包括约翰福音的那个这个妓女被捉，人家就要审判，主耶稣所做的决定， Keputusan yang Yesus berikan pada saat orang-orang menangkap perempuan yang berzina itu pun, 他较大的地方很稳，是不是？ posisi Tuhan Yesus dalam memberikan jawaban itu sangat kokoh. 然后这个所罗门王， Kemudian Raja Salomo, 他所做的决定， keputusannya, 他较大的地方，你有看见吗？ di mana dia berpijak itu, 这个智慧真的神所给的。 hikmatnya itu memang Tuhan yang memberikan. 他较大的地方，我们想象不到的。 Posisi di mana dia memberikan keputusan itu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. 我不知道你们听过这个故事吗？ Apakah Anda pernah mendengar cerita ini? 有一天，也是一个这个法官要做决定， Pada suatu hari pengadilan akan memberikan keputusan 因为有一个那个什么卖猪肉的人被杀， karena ada orang yang menjual babi itu dibunuh. 那坐下来的被告的是说他杀了这个卖猪肉的， Dan ada orang yang jadi pesakitan yang tertuduh membunuh si tukang babi ini. 哇，真的很难做决定哈。 Sungguh sulit untuk memberikan keputusan. 法官就叫这个被告的拿出他的钱来， Lalu kemudian orang yang pengadilan itu menyuruh si tertuduh mengeluarkan uangnya. 拿一盘水， Lalu 一盆水， satu mangkok air 把他的钱丢在那个 dan 水里。 menyuruh uangnya itu dimasukkan dalam mangkok itu. 法官就说你是杀手， Lalu hakim itu mengatakan engkau pembunuhnya. 因为在盆里钱放进去的时候，油浮起来， Karena waktu uang dimasukkan ke dalam mangkok itu ada gelembung-gelembung 油啊， minyak. 那个是卖猪肉的钱。 Itu uang dari si penjual babi. 现在不能够，因为我们现在用是那个钞票是纸哈， Tapi sekarang kita menggunakan kertas, uang kertas, sulit. 因为铜板可以。 Kalau uang koin itu bisa. 那个铜板如果给那个卖猪肉的人捉过，他就粘住那个油哦。 Karena uang dari si penjual babi itu pasti ada lemaknya karena dipegang tangannya dia. 弟兄姐妹，我简单的要给我们一个就是做决定的过程哈。 Dan saya ingin memberikan suatu kesimpulan bahwa 那我们面对一个要求要做决定的时候， pada waktu kita mendapatkan sebuah permintaan dan kita harus memberikan keputusan, 我们不要很紧张， kita jangan tegang. 特别我们面对孩子们或者就是我们下步让我们做决定的时候， Pada waktu saat kita menghadapi anak-anak kita atau bawahan-bawahan kita, 我们先安静下来， kita menenangkan diri lebih dahulu 我们学会主耶稣所做的， dan belajar apa yang Yesus lakukan. 我们要看
清楚我们较大的地方。 Kita harus melihat dengan jelas di mana posisi kita. 主耶稣做这个回答这个还税的个问题， Ketika Yesus menjawab pertanyaan tentang pajak, 跟他向这个居女被捉的问题较大的地方不同，是不是？ dan pada waktu dia mau menjawab tentang persoalan tentang perempuan berzina itu posisinya berbeda. 包括所罗门王他做决定的较大的地方也不同。 Juga pada waktu Raja Salomo mau memutuskan, dia berdiri dalam posisi yang berbeda pula. 如果那个还税的那个较大的地方，就是说到权柄。 Kalau membicarakan tentang pajak, maka sebetulnya persoalan yang dihadapinya adalah mengenai kekuasaan. 就是政策的方面， 政策 politik. 一样。 Karena itu hal politik. 我们知道我们在政策的方面要做决定，要选谁，什么都， Di 有时候 dalam 不简单哈。 hal politik kita mau memilih siapa itu pun sulit. 那差不多我们就选举了哈。 Tidak lama lagi kita sudah mau pemilu. 我知道有的时候在家里我们要选的那个对象不同的话，夫妻都会吵架。 Dan pada waktu mau memilih itu, kalau beda pendapat pun bisa bertengkar dengan suami istri. 然后呢，居女的问题， Dan masalah tentang perempuan yang berzina 那是属灵的，就是罪的问题。 itu masalah dosa. 里面包括有什么呢？有文化，有什么这个很多这个道德的背景。 Di dalamnya mengandung persoalan kebudayaan dan moral. 弟兄姐妹， Saudara-saudara yang kekasih, 这个地方就不简单了。 maka persoalan ini tidak mudah, bukan sederhana. 所罗门王做决定呢， Dan Raja Salomo 他那个时候从2个夫人当中，要知道哪一个是骗人的或者假的妈妈。 dari dua perempuan ini dia akan mencari tahu siapa yang berbohong sebagai ibu. 这个是从心理方面的来决定。 Ini persoalan yang keluar dari dalam hati, 心理学的， psikologi secara kejiwaan. 因为婴孩在前面， Karena anak di depan, 所罗门王说拿刀来， lalu Raja Salomo mengatakan ambillah pedang, 把它逼开。 dipotong belah jadi 2. 他要什么呢？要考验这2个夫人对孩子的那种感情。 Dia akan menguji perasaan dua perempuan ini terhadap anak. 要真正做妈妈的，一定不让他孩子死嘛。 Yang menjadi ibu yang sejati pasti tidak mengizinkan anaknya itu mati. 他可以退让。 Dia boleh ngalah. 好了，我被告我是错的话，但是孩子不要死。 Ya kalau aku dituduh bersalah, tidak apa-apa, yang penting anaknya jangan mati. 但是这个不是妈妈的，随便了，我的也死了，现在一起死也好啊。 Dan yang satu lagi, anakku kan sudah mati, sama-sama mati ya nggak apa-apa. 弟兄姐妹，你知道我们要做一个决定，有的时候先看清楚或者想清楚我们较大的地方，我们要做决定的那个根基是什么。 Maka pada waktu kita mau memutuskan sesuatu, kita harus melihat dulu kita berpijak pada pijakan yang mana, bagaimana kondisinya. 神会给我们的聪明智慧。 Dan kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada kita. 然后第二方面， Dan yang kedua, 我们有同情的心， kita memiliki hati berbelas kasihan. 就是我们会看这个群众来问主耶稣，他们的心、他们的情况是什么情况？ Kelompok ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus sebenarnya bagaimana kondisi kejiwaan mereka. 弟兄姐妹，他们的心就是要来攻击主耶稣。 Karena hati mereka sebenarnya mau menyerang Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，你今天如果有人攻击你， Hari ini saudara-saudara, kalau ada orang menyerang kita,
你先同情他们， Apakah kita lebih dahulu berbelas kasihan padanya, 然后才想我应该怎么样回答他。 lalu berpikir bagaimana ya aku menjawabnya? 很多时候我们就会这种就是以牙还牙呀， Yaitu kita kadang-kadang menggunakan cara hutang gigi ganti gigi. 他来责备我，他来攻击我，就反过来就要攻击他。 Orang-orang itu menyerang aku harus balik membalas. 我们需要先同情， Kita memerlukan lebih dahulu berbelas kasihan. 包括孩子，包括我们四周围要求我们做决定的时候，我们先有同情的心。 Maka pada waktu orang lain, anak atau orang lain meminta keputusan, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan lebih dahulu. 弟兄姐妹，我告诉大家， Saya memberitahukan Anda, 同情是很重要的， berbelas kasihan itu penting 因为活在这个世界上， karena kita yang hidup dalam dunia ini, 人人都是罪人， semua orang itu sudah berdosa 每个人都是被罪捆绑。 dan setiap orang diikat oleh dosa. 你要知道，思想是被罪捆绑最大压力的地方。 Dosa itu mengikat akan pengetahuan kita. 弟兄姐妹，你知道吗？每个人在世界上活着，我们脑海里面最大的问题是，世上所有的东西好像在罪的背景压在我们身上。 Apakah Anda tahu bahwa semua barang dalam dunia ini seolah-olah menjadi belenggu yang menekan akan kepala kita? 我现在随便有说到一个事实， Ini ada satu fakta yang terjadi. 现在2代人很可怜， Sekarang 2 generasi itu sangat kasihan. 谁知道？ Siapa yang tahu? 老年人跟小孩或者就是年轻人。 Yaitu lansia dan anak-anak. 但是最痛苦的是中间的， Tapi yang sangat menderita ada generasi di tengah. 可能第2堂才有年轻的，比较年轻 Nanti 的。 waktu kebaktian kedua nanti ada banyak anak muda. 因此我就很同情我儿子， Lalu saya memiliki hati belas kasihan pada anak saya. 你知道吗？他每一天在生活的里面，很多东西就压在他身上。 Bahwa dalam hidupnya itu tiap hari banyak barang-barang yang menekan pikirannya dia. 其中一个， Salah satunya 我们2个做他父母的， kami yang menjadi papa mamanya, 他会一直想， dia terus berpikir. 他没有住在我们身旁， Dia tidak di samping kami, 他住在很远， dia tinggal di tempat jauh, 他会想， dia terus berpikir. 爸爸妈妈生活怎么样？ Bagaimana kehidupan papa mamaku? 他每一次有度假，他一定会来。 Kalau dia libur, dia pasti datang. 特别他就是同情他妈妈， Dia sangat mengasihani mamanya 因为他妈妈在病中。 karena mamanya sakit berat. 我们刚刚从Labuan Bajo 回来， Kami baru pulang dari Labuan Bajo, 他就是度假来带他妈妈去走。 yaitu dia baru membawa mamanya jalan-jalan. 他会说他女儿，他说他女儿名字叫美英，美英要给婆婆去玩，让婆婆幸福。 Dan anaknya dia namanya Meing. Meing itu mengatakan Meing akan membawa nenek itu jalan-jalan supaya neneknya bahagia. 但是另外呢，他有孩子， Tetapi sebaliknya dia mempunyai anak 他孩子每天都很多的困难，他要解决的。 dan banyak kesulitan-kesulitan yang harus dia selesaikan. 应该说不是2代，那是3代，但是这个2代变成中间的那种中年的那种，就是年轻人那种的重担。 Sebenarnya bukan 2 generasi tapi 3 generasi. Generasi yang di tengah itu yang kejepit. 因为在世上只有苦难，是不是？ Karena dalam dunia ini kan banyak penderitaan. 对不对？ Benarkah? 时代一直转， Dan
Generasi ini terus berjalan 苦难越来越复杂， dan kesulitan itu makin banyak. 对不对？那因此呢，每次需要决定的，先同情他们的情况。 Maka pada waktu kita mau memutuskan sesuatu, lebih dahulu harus memiliki hati yang berbelas kasihan. 那我们的动机也这个很纯正，就是为做什么呢？ Dan motivasi kita itu harus murni. Untuk apa? 弟兄姐妹，我们每一天都要想，我们怎样把神的爱、神的救恩、神的怜悯传给世界。 Dan terus kita memikirkan bagaimana kita kasih Allah, keselamatan dari Allah itu kita sebarluaskan pada orang lain. 对不对？让我们亲爱的，我们四周，我们子女，我们亲戚朋友明白神的怜悯是帮助我们解决我们生活的问题。 Supaya anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih semua memahami bahwa kasih Allah itu sebenarnya membantu kita boleh menyelesaikan banyak persoalan-persoalan hidup kita. 我儿子几次打电话，在电话里面就哭， Berapa kali anak saya itu telepon dan setiap kali telepon dia menangis 因为他受委屈了。 karena dia disalah-salahkan. 他在工作的里面面对一种不公平的决定， Di dalam pekerjaan dia seringkali menerima ketidakadilan. 因为我从小都告诉他， Karena dari kecil saya mengajarinya 无论你有什么问题， ada persoalan apapun, 无论你有什么重担， ada beban apapun, 爸爸不能够给你好的决定。 Papa tidak dapat memberikan keputusan yang baik padamu. 爸爸唯一有的决定就是说，你要到主的面前。 Keputusan satu-satunya yang Papa berikan yaitu datanglah ke hadapan Tuhan. 从主领受他给你的力量， Dan dari Tuhan kita menerima kekuatan daripadanya. 从主给你那种安慰和支持， Dari Tuhanlah kita mendapatkan penghiburan dan support. 你就做决定。 Lalu kamu baru memutuskan. 虽然那个决定好像有些危险， Meskipun keputusannya itu sepertinya ada satu ancaman. 但是你也不要怕， Tapi jangan takut. 有主与你同在。 Karena ada Tuhan yang beserta dengan kamu. 阿门。 Amin. 主会带领你当走的路。 Tuhan akan menuntun jalan yang harus kita tempuh. 他每一次就听到我这样的解释，他就很快把自己带到主的面前。 Nah, setelah saya memberikan penjelasan demikian, maka anak saya akan segera datang ke hadapan Tuhan. 感谢主。 Puji Tuhan. 儿子也好，女儿也好，他们面对问题的时候，我根本没办法给他决定。 Anak laki pun baik, anak perempuan juga baik, meskipun saya tidak bisa memberikan keputusan yang 但是神能够带领他们拿出决定。 tapi Tuhan akan menuntun mereka untuk memutuskan banyak perkara. 那个决定完全美好，带给他们有幸福的那种前面的道路。 Dan keputusannya itu semua memberikan keindahan di dalam menuntun hari depan hidup mereka. 阿门。 Amin. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们祷告。 Kita berdoa. 主耶稣，感谢主。 Tuhan, kami bersyukur padamu. 有的时候我们要做一个明智的决定，并不简单。 Seringkali kita harus memberikan suatu keputusan yang bijaksana itu tidak mudah. 但是你早就告诉我们， Tetapi sejak dahulu Engkau sudah memberitahukan kepada kami. 你也给我们很多的榜样。 Engkau memberikan banyak teladan. 我们脚大要很诚恳， Supaya pijakan kami itu dengan sesungguh-sungguhnya 来到神的面前，求主自己给我们一个脚大的地方。 yaitu datang ke hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita satu pijakan 我们可以靠着你给我们的聪明智慧， dan bersandarkan kepada Tuhan mendapatkan roh hikmat 以怜悯的心 dengan hati yang berbelas kasihan 做决定。 untuk memberikan keputusan. 主耶稣，感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. 我们祷告祈求奉靠耶稣 Kami 的名 berdoa 求， hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢。
Mari jemaat diundang berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dimulai dengan yang berbahasa Mandarin terlebih dahulu. 色图习经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa juga buat persiapan Jumat Agung. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami kembali datang Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami bagaimana kami boleh mengambil keputusan dengan bijaksana. Kiranya kebenaran itu boleh menjadi bagian kami. Tuhan, pagi ini kami juga mau mempersiapkan hati kami di dalam memperingati akan kematian Tuhan di kayu salib. Biarlah Bapa sekali lagi kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kerohanian kami boleh dikuatkan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Banyak hal kami khawatir akan hari depan kami, banyak hal membuat kami begitu galau dalam menghadapi persoalan demi persoalan. Biarlah kebenaran-Mu yang sudah kami dengar kembali membimbing kami, sehingga kami tetap percaya ketika kami datang ke hadapan Tuhan, kami mendapatkan bimbingan Tuhan, mendapatkan hikmat, kekuatan, jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan, persiapkan kami di dalam memasuki akan perjamuan kudus. Kau sudah mengundang kami, sucikan kami, biarlah kami boleh membereskan dosa-dosa yang belum kami selesaikan. Kami mau datang di hadapan Tuhan, kami tidak ingin terus membawa dosa tersebut. Kami juga saat ini mau berdoa bagi Ibu Rosni, Tuhan berkati tangannya supaya tetap kuat, ada pertolongan Tuhan, baik pengobatan yang dilakukan memberikan kekuatan. Untuk Bapak Teguh Imam yang sedang mempersiapkan diri menjalani operasi kaki, Tuhan kiranya Engkau juga memberi yang terbaik, terutama kesehatannya, dokter yang tepat. Kami berdoa juga untuk mama dari Ibu Eli, Tuhan berkati supaya keluarga boleh sabar dalam merawat mama yang sudah lanjut usia ini. Kami mengingat juga untuk keponakan dari Ibu Nancy yang sedang menjalani kemoterapi, berkati Jason Tuhan. Biarlah Jason di sana juga boleh terus hidup dekat dengan Engkau. Tuhan, di pengobatan di Penang, Jason juga terus melihat pertolongan Tuhan. Tuhan hadirkan orang-orang yang bisa menolong dia, yang baik hati kepadanya. Kami mengingat juga Tuhan untuk Yumir, Tuhan berkati kesehatannya. Biarlah ya Tuhan melalui pengobatan Yumir juga boleh sembuh dari sakitnya. Kami berdoa Tuhan, ke depan apa yang harus dilakukan oleh keluarga, Tuhan juga campur tangan. Ada kalanya kami khawatir, kami terus mau bawa semua ini di hadapan Engkau.
Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk Fang-Fang, anak dari Susuk Cekang yang berulang tahun. Tuhan terus berkati bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan Fang-Fang juga boleh menjadi ibu yang bijaksana. Dia juga boleh menjadi istri yang baik bagi suaminya. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan sebuah keluarga kepada Fang-Fang. Pakai Tuhan Fang-Fang untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga besar, keluarga suami, dan juga khususnya buat anaknya. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, ada begitu banyak persoalan di negara kami, khususnya yang berkaitan dengan di tubuh Polri. Ada begitu banyak kematian-kematian yang sangat mengenaskan. Tuhan, biarlah pengadilan boleh mengadili dengan seadil-adilnya sehingga membawa efek jerah untuk orang yang sudah melakukannya. Kami juga berdoa, berkati ya Tuhan bangsa kami, khususnya Bapak Presiden bersama dengan para menteri di dalam mempersiapkan akan pemilu. Berkati supaya ada pemimpin yang takut akan Tuhan melanjutkan roda pemerintahan ini. Kami berdoa untuk pendirian IKN, Tuhan kiranya juga berkati segala dana yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan para pemimpin supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, tidak menyombongkan kekuatannya, tidak mencari menang sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang banyak. Sekali lagi kami bawa Tuhan pergumulan kami, masing-masing jemaat-Mu saat ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan kepala yang tertunduk. Kami serahkan pergumulan kami di dalam keluarga, di dalam masalah-masalah yang begitu pelik, yang begitu sulit. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa, biarlah kami boleh terus melihat karya Tuhan di dalam hidup kami, membuat kami tidak putus asa, tetap berpengharapan dan percaya Tuhan akan terus memimpin ke depan hidup kami ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita dengan beralaskan pada firman Tuhan dari Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan menaikkan pujian pakai hidupku ini dan kita menjalankan persembahan. Jiwa tubuh
kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami boleh memberikan persembahan yang kami punya dari sebagian kecil yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah berkati. Biar Tuhan sendiri yang menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya warta jemaat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Suparman Halim dan Ibu Lydia Chong serta seluruh anggota jemaat yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tema bulan April yaitu salibnya selama mulia. Sensura morum yaitu pemeriksaan diri kita di hadapan Tuhan sebelum mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada Jumat Agung yaitu pada tanggal 7 April pukul 9 pagi. Undangan konven kebersamaan hamba-hamba Tuhan Klasis Priangan akan diadakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 9 hingga 14 siang ya. Pendeta Melisa dan penginjil Meike yang akan menghadiri konven kebersamaan hamba-hamba Tuhan seklasis di GKI Bungur. Pelawatan umum jemaat diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret pukul 11 pagi. Tim pelawat Ibu Hon Kian Lan, Ibu Maria Puspa, penginjil Meike, Pendeta Melisa. Untuk pelawatan BPMK akan diadakan pada hari Sabtu, yaitu minggu depan tanggal 1 April pukul 5 sore. Pelawatan umum rutin jemaat mengingat pentingnya pelawatan ini diharapkan kehadiran seluruh majelis. Persembahan persepuluhan akan dikumpulkan pada minggu depan yaitu tanggal 2 April. Calon diaken masa pelayanan tahun 2023 hingga 2026 setelah didoakan bersama dan dipertimbangkan dengan seksama calon-calon yang diajukan oleh jemaat, maka telah dipilih saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai calon diaken atau majelis jemaat untuk masa pelayanan 2023-2026 yaitu Bapak Effendi Untoro. Apabila tidak ada keberatan yang sah, maka penuguhan Bapak Effendi Untoro ke dalam jabatan diaken akan dilakukan dalam kebaktian jemaat pada Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 7.30 yaitu pada kebaktian umum pertama. Kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 7 April pukul 9 pagi. Kita akan memperingati kebaktian Jumat Agung dan hanya satu kali ya kebaktian dan disertai perjamuan kudus. Persekutuan Padang Komisi Wanita Klasis Priangan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei di Taman Budaya Sentul. Pendaftaran terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023. Tempat terbatas hanya 10 orang. Warta persembahan dapat dilihat di layar. Untuk penata layan kebaktian umum Minggu tanggal 2 April jam 7.30. Penata layan untuk kebaktian Jumat Agung tanggal 7 April pukul 9 pagi. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Fang Fang, yaitu anak dari Bapak Si Cekang, yaitu tanggal 25 Maret 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir kita akan memutarkan video dari Panti Werda.
Salam dalam Kristus. Tahun ini Panti Wedahana genap berumur 43 tahun. Bersyukur pada Tuhan yang telah menyertai Panti Wedahana ini.